TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Ria doakan kita dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Dan hari ini kita nak teruskan lagi dengan sukses SPM 2021 pecutan pastinya dalam mata pelajaran Sains Komputer. Adik-adik kena perhatikan betul-betul. Hari ini kita ada strategi dan tips ada banyak yang dikongsikan oleh cikgu kita untuk adik-adik cemerlang dalam mata pelajaran Sains Komputer. Ayuh kita saksikan dahulu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini. Profil beliau. Baik, itulah dia, kita dah pun saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Masyitah Abdul Muin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Cikgu sihat? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Dah bersedia Cikgu untuk hari ini? InsyaAllah. Okey, dan saya pasti juga murid-murid di rumah bersedia. Tapi sebelum tu Cikgu, Ria ada satu soalan nak ditanyakan ni kepada Cikgu, boleh? Boleh. Okey, kita tahu berbanding mata pelajaran lain yang pertama kali diperkenalkan oleh KSSM, saya difahamkan sains komputer ni sudah diperkenalkan terlebih dahulu, kiranya beberapa tahun lalu lah. Betul ke Cikgu? Betul. Dia telah diperkenalkan sejak 5 tahun yang lalu. Okey, berbanding dengan mata pelajaran lain lah yang akan memulakan format baru pada tahun ni. Okey, itulah dia jawapannya sebab ramai yang tertanya sebenarnya. Okey, saya pasti Cikgu Masyitah sudah tidak sabar dan murid-murid di rumah juga sudah bersiap sedia dengan pen, kertas, tulis segala tips dan juga strategi yang akan dikongsikan oleh Cikgu Masyitah. Over to you Cikgu. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. So pada petang ini saya akan berkongsikan sedikit tentang mata pelajaran sains komputer khususnya untuk kertas 1 kod 3770/1. Okey, Ria, saya ingin berkongsikan sedikit maklumat ini mungkin kepada semua, mungkin kepada murid-murid dan juga kepada ibu bapa. Okey, bila peperiksaan untuk mata pelajaran sains komputer ini akan berlaku pada tahun ini? Okey, mata pelajaran sains komputer ini akan berlangsung pada tarikh 9 Mac 2021. Saya minta maaf ada pembetulan sikit tahun. Terlupa sebab kita dah lajak ke tahun ni. Okey, pada tarikh 9 Mac 2022 iaitu pada hari Rabu, dan masa peperiksaan ialah pada jam 2:30 petang hingga jam 5 petang. Okey, masa ini menunjukkan bahawa murid-murid mempunyai masa 2 jam 30 minit lah untuk menjawab mata pelajaran sains komputer kertas 1. Okey, untuk alat pula, murid-murid dibenarkan untuk membawa masuk kalkulator saintifik ke dalam bilik peperiksaan dan juga ataupun ke dalam dewan peperiksaan. Okey. Satu perkara yang penting Ria dan juga murid-murid semua kena ingat, pada tarikh yang sama iaitu 9 Mac 2021 ialah juga akan murid-murid duduki peperiksaan untuk kertas 1 dan kertas 2 mata pelajaran sejarah. Jadi pada tarikh tersebut, murid ataupun calon yang mengambil mata pelajaran sains komputer mempunyai 3 mata pelajaran yang akan diduduki. Justru saya sangat menggalakkan untuk murid-murid yang mengambil mata pelajaran sains komputer membuat persiapan dan persediaan lebih awal. Okey, so saya ingin jelaskan sedikitlah tentang subjek sains komputer ni. Okey, untuk subjek sains komputer ni dia mempunyai 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okey, wajaran markah bagi kertas 1 ialah 70%. Dan kertas 2 ialah 30%. Dan untuk kertas 2, murid-murid telah pun selesai melaksanakan kerja khusus masing-masing.
iaitu pentaksirannya pun telah selesai pada Disember yang lalu. Justru murid-murid semua mungkin ada yang telah mengetahui markah masing-masing. Markah yang diperolehi daripada kertas 2. Kertas 2 ni ialah kertas kerja khusus yang mereka buat projek ataupun membina sistem. Okey. So, saya ingin kongsikan dengan murid-murid, iaitu sedikit strategi macam mana murid-murid boleh nak mendapat A dalam mata pelajaran ini. Okey, kita lihat pada skrin. Okey, so ini ialah bagaimana untuk murid mendapat A+. Okey, A+ markah ialah daripada 90 hingga 100 markah ya. Okey, so saya bagi sedikit orang kata apa andaian lah, sekiranya murid mendapat markah 29 daripada 30 markah dalam kertas 2. So bagaimana strategi murid nak mendapat A+? Okey, bila dia dah dapat markah 29, so apa yang perlu dia buat? Okey, so ini dia yang perlu strategi murid-murid perlu siapkan, iaitu dalam kertas 1 murid-murid kena bersedia untuk mendapat 88% markah. Okey, 88% markah ni bila kita darabkan dengan 70, dia akan dapat 61 markah. So bila ditambah 61 dan 29, so dapatlah 90 markah. So kalau dapat 90 markah, insya-Allah A+ dalam tangan. Itu strategi untuk murid yang mendapat 29 markah dalam kertas 2. Okey, so dalam kertas 1 ini yang akan murid-murid ambil nanti pada bahagian A, murid-murid mungkin boleh merancang strategi berapa markah yang murid-murid perlu dapat. Contohnya pada bahagian A, murid-murid memasang strategi untuk mendapat 3 markah dan bahagian B bahagian A mendapat 44 markah, bahagian B juga mendapat 44 markah. Okey, ini untuk yang ingin mendapat A+. Okey, so kita lihat seterusnya. Okey, ini pula. Kalau markah kertas 2, murid-murid dapat 25 markah. So, berapa kertas 1 yang murid-murid perlu dapat? So, kertas 1 yang murid-murid perlu dapat ialah 93% markah. Iaitu bila ditukarkan ataupun didarabkan kepada 70, murid-murid akan dapat 65 markah. So, bila ditambah, akan mendapat 90 markah. So, pada bahagian A, murid-murid perlu target untuk mendapat 48 markah dan pada bahagian B untuk mendapat 45 markah. Okey, seterusnya kita tengok. So, ni A+. Untuk mendapat A pula, murid-murid iaitu markah untuk mendapat area iaitu 80 hingga ke 89 markah. So, maksudnya murid-murid boleh rancang lah. Okey, so saya tunjukkan satu, tapi saya tunjukkan A tolak sajalah. A tolak ni kiranya selepas A tolak tu B dah. Jadi kita nak target A saja. So kita tengok A tolak. Untuk A tolak, kalau kertas 2 mendapat 27 markah, kertas 1, okay, murid-murid perlu mendapat 62% sekurang-kurangnya. Okay, iaitu 62% ni datang dari 42 markah bahagian A dan daripada bahagian B bolehlah 20 markah. Tapi mungkin kalau murid-murid pada bahagian B ni boleh meningkatkan lagi markah, so boleh dapat grade yang lebih baik lah. Okay, so ini ialah strategi bagaimana murid-murid boleh merancang berapakah markah ataupun apakah grade yang mungkin murid-murid boleh dapat semasa peperiksaan SPM untuk mata pelajaran sains komputer ini. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Masyita atas perkongsian tadi dan saya pasti murid-murid di rumah juga kena melakukan perancangan. Okey, awal Cikgu. Okey, untuk memastikan kita cemerlang dalam sains komputer. Okey, terus kekal bersama kami. Kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran sains komputer bersama-sama dengan Cikgu Masyitah di sana. Dan saya pasti Cikgu, murid-murid di rumah ingin mengetahui, okey, untuk kita teruskan dengan kertas 1 bahagian A, apa yang perlu kita lakukan, strategi dan juga tipsnya bagi memastikan kita cemerlang, Cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Ria. So, saya teruskan untuk kertas 1 bahagian A. So, tadi saya dah maklumkan dalam kertas 1 ni ada 2 bahagian, itu bahagian A dan juga bahagian B. So, untuk bahagian A, okey, untuk makluman semua, dia mengandungi 20 soalan. So, dalam 20 soalan itu, pemarkahan dia ialah antara 1 hingga 4 markah. Bermaksud ada soalan yang 1 markah, ada yang 2 markah, mungkin 3 dan 4 markah. Okey, so keseluruhan untuk 20 soalan itu ialah 50 markah. Dan bagi aras pentaksirannya pula ialah aras pengetahuan dan kefahaman, iaitu di mana soalan-soalan yang diuji ialah untuk menguji ingatan murid dan juga pemahaman murid tentang tajuk-tajuk dalam mata pelajaran sains komputer. So, antara konstruk yang akan diuji dalam bahagian A ialah terminologi, fakta, convention, urutan, pengelasan, kriteria, metodologi dan juga prinsip. So, ini ringkas, sedikit ringkasan lah tentang bahagian A. So, kita lihat terus kepada soalan. Okey, ini ialah contoh soalan yang boleh ditanya dalam bahagian A. Okey, soalan pertama ini iaitu jadual menunjukkan data bagi markah murid. Okey, so dan kemudian diberi bahan rangsangan. Bahan rangsangan iaitu satu jadual yang mana mengandungi medan nama, markah dan juga grade. Dan soalan bertanya iaitu berikan jenis data. So, bagaimana murid-murid nak menjawab soalan ini? So, untuk menjawab soalan ini mungkin saya kongsikan sedikit tips, iaitu kita menanda kata kunci ataupun hint-hint ataupun keyword yang ada pada soalan. So, contohnya seperti ini. Okey, so data. Kemudian, soalan ini memaparkan ataupun menunjukkan bahan rangsangan mengenai jadual data. Dan kemudian soalan meminta berikan jenis data. Okey. So, jenis data, murid-murid tahu ada 6 kesemuanya, iaitu yang pertama string, kemudian karakter, integer, double, float dan juga boolean. So, murid-murid sepatutnya telah tahu tentang 6 jenis data ini. So, kita lihat, ni adalah contoh jawapan yang mungkin dijawab oleh murid. Okey. Ini ialah jawapan yang diberi oleh murid. Contoh ya. Okey. Di sini murid telah menjawab nama sebagai jenis data short text. Okey, dan markah jenis data int. Int ni sebenarnya sinteks untuk integer. Okey. So, bagaimana dengan jawapan murid ni? Okey, dengan jawapan murid ini kita minta maaf. Okey, jawapan murid ini dianggap kurang tepat ataupun kurang memuaskan lah. Okey, short text ini juga adalah jenis data, tapi dia kita biasakan juga dengan 6 jenis data yang saya sebutkan tadi, iaitu string, karakter, integer, double, float dan boolean. So, ejaan, satu tips untuk murid ya, bila soalan bertanyakan tentang jenis data, eja dengan ejaan yang penuh seperti contoh jawapan yang baik ini. Okey. So, nama iaitu string dan markah integer. So, okey, nama, string, integer ya, sebab ini ialah nombor bulat. Okey, ini ialah untuk jenis data. So, bagaimana dengan grade? Kalau soalan bertanyakan tentang grade. So, untuk grade, murid-murid boleh jawab karakter. Okey, sebab dia adalah satu aksara. Okey. Okey, ini contoh jawapan ya. Okey, kita teruskan Ria untuk soalan seterusnya. Okey, ini ialah soalan kedua. Okey.
Soalan ini ialah berikut merupakan keratan kod atau cara bahasa pengaturcaraan Java bagi operasi decrement dan juga increment. So ini ialah kod atau cara ya. So soalan ditanya, apakah output yang terhasil? So output tu maksudnya apa yang dipaparkan ya. Okey, kemudian kita lihat contoh jawapan murid. Okey, sebelum tu kita seperti tadi juga murid perlu tanda ataupun gariskan keyword ataupun apa yang dikehendaki oleh soalan. Ada kalanya murid-murid ni dia menjawab terus sebab dia tahu jawapan, tapi sepatutnya murid-murid perlu membaca hati-hati soalan tersebut. Okey, membaca apakah kehendak soalan. So dalam soalan ni ditanyakan apakah output yang terhasil. So kita lihat contoh jawapan murid. Okey, murid ini menjawab jawapannya 4, 3, 2, 3. Okey, so untuk jawapan ini, okey, contoh ini ialah contoh jawapan yang salah. Okey, kenapa contoh jawapan yang salah? Kerana dalam kod atau apabila kod atau cara ini dilarikan atau kita run, output yang kita tidak akan mendapat output seperti ini. So mungkin di sini kesilapan murid dalam memahami atur cara. Okey, kita lihat seterusnya. Ini ialah contoh jawapan yang betul. 3, 4, 2, 3. Okey, jawapannya ialah 3, 4, 2, 3. Cuma pada jawapan ini ditandakan jawapan kurang tepat. Kenapa jawapan ini kurang tepat? Seperti yang saya katakan tadi, murid perlu membaca kehendak soalan. So kehendak soalan meminta murid menulis output. So kalau kita melihat kepada atur cara, okey, system.out.println ialah output untuk memaparkan println itu, iaitu dia pergi ke jawapan tu ialah pergi ke next baris. Println. Saya percaya murid-murid ingat tentang ni. Kalau soalan bertanyakan system.out.print, itu kita boleh jawab seperti ini. Okey, ini ialah contoh jawapan yang baik. Okey, 3, 4, 2, 3. Okey. Okey. Kita lihat kalau untuk bagaimana untuk mengesahkan jawapan itu. Okey, untuk tips lah murid-murid kalau soalan seperti ini, increment dan decrement, untuk I++, murid kena ingat papar dulu baru tambah. Papar dulu baru tambah. So misalnya integer I itu 3, kemudian bila arahan system.out.println, papar dulu 3, kemudian baru tambah. So bila tambah dapat 4. Kemudian next arahan yang kedua, system.out.println, I tolak-tolak. So itu ialah papar dulu kemudian baru tolak. So papar itu ialah 4 sebab yang tadi 4, kemudian baru tolak 3. Dan kalau tolak-tolak I, tolak-tolak I itu maksudnya tolak dulu baru papar. So tolak dulu 3 tolak 1 dapat 2. So dapat 2 baru 2. Dan kalau tambah-tambah I, okey, tambah dulu baru papar. Senanglah. Okey, ingat tips tu. Okey. Okey, saya teruskan kepada soalan ketiga. Okey, jadual menunjukkan pangkalan data bagi sistem pembelian barangan komputer di sebuah kedai. Okey, so murid diberi satu jadual, dan bila diberi jadual ni murid lihat apa maklumat yang diberi dalam jadual. Sebagai contoh, cuba lihat pada kod item ada digariskan, pada ID pembeli juga ada digariskan. Okey, so bila dapat jadual ni kita boleh katakan, okey, murid-murid tahu kan bila bergaris ini bermaksud kunci primer. Maksudnya ada 2 atribut kunci dalam jadual ini. Jadi kita lihat apa soalan yang minta. Okey, soalan meminta
berdasarkan jadual, nyatakan bentuk penormalan. So, bentuk penormalan terbahagi kepada 0NF, 1NF, 2NF dan 3NF. So, dalam kategori apakah jadual ini? Dalam kategori apa? So, kita lihat jawapan murid nanti. Okey, sebelum tu, kita tandakan dulu keyword dia, bentuk penormalan. Okey, soalan B ditanyakan pula jenis kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi juga ada 3. Murid-murid kena tahu membezakan ketiga ini, iaitu kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif. Kemudian lengkapkan rajah ini. Okey, kita lihat contoh jawapan murid ya. Okey, ini ialah contoh jawapan murid. Murid menjawab bentuk penormalan 1NF. Okey, so betul ke tidak jawapan murid? Okey, penormalan 1NF, so kita lihat dalam jadual. Sebab tu murid mesti tahu membezakan antara 0NF, 1NF, 2NF dan 3NF. Kalau untuk jadual 0NF, dalam jadual mesti mempunyai ulangan data. Ataupun dalam setiap medan ini ada data yang lebih daripada 1. Okey, tapi untuk jadual ini kita boleh lihat tiada pengulangan data. Okey, dan setiap medan mempunyai 1 maklumat sahaja. Jadi ini ialah bentuk 1NF. So jawapan murid ini betul. Okey, kita lihat apakah jenis kebergantungan fungsi yang murid jawab. Murid-murid jawab iaitu kebergantungan fungsi sepenuhnya. Okey, kebergantungan fungsi sepenuhnya bermaksud semua atribut, ada atribut bukan kunci bergantung kepada atribut kunci. Okey, di sini kita boleh lihat ya, tarikh beli dan tarikh beli merujuk kepada beli apa. So beli item ni, kod item ni. Okey, kemudian tarikh beli juga merujuk kepada siapa yang beli, ID pembeli. So dia untuk jawapan murid ini, kebergantungan fungsi sepenuh iaitu atribut bukan kunci bergantung pada atribut kunci adalah betul. Okey, kemudian kita lihat seterusnya jawapan murid. Okey, lengkapkan rajah kebergantungan fungsi yang diberi. Macam tadilah diberitahu tadi, tarikh beli. So dia ditentukan oleh kod item dan ID pembeli. Juga betul. Tapi adakah jawapan ini yang paling tepat? So kita lihat kurang tepat. Okey, kerana apa Ria? Kerana kita lihat contoh jawapan. Kerana ada satu lagi jawapan iaitu jadual ini juga merupakan kebergantungan fungsi separa. Okey, apa dia kebergantungan fungsi separa? Murid-murid kena tahu iaitu atribut kunci bergantung kepada salah satu atribut. Atribut bukan kunci bergantung pada salah satu atribut kunci. Contoh, nama item bergantung pada kod item. Okey, jenama bergantung kepada kod item juga. Okey, kemudian nama pembeli bergantung kepada ID pembeli. So, ada kebergantungan fungsi separa di dalam jadual ini juga. Okey, so inilah jawapan yang, contoh jawapan yang baik. Okey, seterusnya. Okey, anda diberi rajah, okey, diberi bahan rangsangan iaitu satu ungkapan boolean bagi litar get logik. So soalan, okey, lakarkan simbol get logik yang menepati ungkapan ini. Okey, satu tips untuk murid yang bila melihat soalan berkaitan get logik, okey, kalau arahan get, pastikan anda lukis satu get saja. Kalau dikatakan litar logik, so litar logik boleh lebih daripada satu get. Itu satu tips lah mungkin untuk makluman murid. Okey, kita lihat contoh jawapan murid. Okey, ini contoh jawapan yang kurang tepat. Okey, kerana apa kurang tepat? Okey, di sini kita dapati, okey, diberi, okey, input A dan A, okey, A atau B. Okey, A atau B. So, dilabelkan A, B, betul. Tapi bahagian output dilabel
F. Sedangkan dalam bahan rangsangan diberi C. Jadi dia kurang tepat sebab kesilapan di sinilah. Okey, murid hati-hati sebab ni markah percuma nak beri kepada murid-murid ni. So hati-hati. Okey, kemudian kita lihat seterusnya contoh jawapan yang kurang tepat juga. Okey, output ada C. Simbol get pun betul. Tapi tiada output, tiada label output. Tiada label input. So juga murid juga kena hati-hati. So di sini juga boleh sama ada tiada markah atau ditolak markah. Okey, so kita lihat. Okey, ini contoh jawapan yang baik. Contoh jawapan baik di mana inputnya betul, AB, get-nya betul, simbol get yang betul dan juga output yang dilabelkan juga betul. Okey, baiklah. Itulah dia penerangan oleh Cikgu Masyita mengenai kertas 1 bahagian A. Saya pasti murid-murid dah pun catat kesemuanya untuk kita tidak melakukan sebarang kesilapan ketika menjawab soalan peperiksaan nanti. Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk sukses SPM 2021 pecutan hari ini bagi mata pelajaran Sains Komputer bersama-sama dengan Cikgu Masyita. Dan kalau tadi kita dah pun tahu penerangan macam mana teknik, tips, cara menjawab soalan bahagian A, Cikgu. Okey, untuk kertas 1. Dan mungkin sekarang ni kita teruskan, Cikgu, dengan kertas 1 bahagian B iaitu carta alih. Silakan. Terima kasih, Ria. Okey, so sedikit ringkasan untuk makluman atau perkongsian dengan murid-murid iaitu apa kandungan dalam kertas bahagian B, kertas 1 Sains Komputer. Okey, untuk bahagian B ada 4 soalan saja ya Ria, 4 soalan iaitu 2 soalan yang mempunyai 10 markah. Maksudnya dari 2 soalan tu ada 20 markah lah. Kemudian 2 soalan yang berikutnya mempunyai 15 markah. So dari sini kita akan peroleh 30 markah. So untuk keseluruhannya bahagian B mengandungi 50 markah. So dalam aras pentaksiran ini murid akan diuji aras mentaksir, menganalisis, menilai, mencipta. Maksudnya kebat lah, kebat. Cuma dalam soalan bahagian B ini juga ada 1 atau 2 soalan aras memahami. Aras pentaksiran memahami. So kita lihat contoh soalan bahagian B. Okey, dalam soalan ini murid diberi satu bahan rangsangan. Okey, kita lihat soalan ini iaitu Encik Alizam merupakan guru yang bertanggungjawab untuk membuat analisis peperiksaan percubaan SPM bagi 10 orang murid kawalan untuk menentukan sama ada seseorang murid itu layak mendapat sijil SPM atau tidak. Berdasarkan keputusan peperiksaan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Okey, seseorang murid itu dianggap layak mendapat sijil jika lulus bagi kedua-dua subjek tersebut. Panjang soalannya. Okey, walaupun panjang soalannya tapi murid-murid kena baca semua bahan rangsangan yang diberi tersebut. Okey, dari awal hingga akhir. Dan apa yang murid-murid perlu buat ialah menanda ataupun highlight kata kunci ataupun apa isi-isi yang penting dalam bahan rangsangan yang diberi. Okey, sebelum kita highlight ataupun menanda kata kunci yang diberi dalam soalan ini, kita lihat dulu apakah kehendak soalan. Okey, dalam soalan ini murid diminta untuk membina. Okey, membina satu carta alih yang dapat menentukan bilangan murid lulus dan juga bilangan murid gagal. Okey, so kita lihat bukan carta alih, kita tanda dulu apa yang penting dalam bahan rangsangan ini dan juga apa kehendak soalan. Okey, so kita lihat ya. Okey, yang pertamanya kita diberitahu bahawa
murid dikehendaki membina satu carta alih. Maksudnya murid kena melukis carta alih. Kemudiannya, pada bahagian penyataan ini diberitahu bahawa perlu membuat analisis bagi 10 orang murid. 10 orang murid. Ini keyword yang penting. Kemudian menentukan layak mendapat sijil SPM atau tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan dua mata pelajaran, itu Bahasa Melayu dan Sejarah. Kemudian jika murid layak, murid dianggap layak jika lulus. Bila mendapat soalan seperti ini, apa yang perlu murid buat ialah membina IPO, iaitu I input, P proses, O output. So murid mestilah mengenal pasti 3 perkara ini. Input. So apakah input? So dalam dalam penyataan ini, murid kena kenal pasti apakah input. So dalam soalan ini kita melihat yang bertanda merah tu, iaitu kita nak melihat murid itu layak mendapat sijil jika berdasarkan keputusan Bahasa Melayu dan Sejarah. Maksudnya keputusan peperiksaan, maksudnya markah lah, markah Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Proses. Selepas itu murid mesti menentukan apakah proses yang perlu murid lakukan, ataupun proses ni sebenarnya salah satunya murid kena kenal pasti struktur kawalan apakah yang murid-murid akan guna. So dalam struktur kawalan, murid-murid telah pun mempelajari 3 jenis struktur kawalan, iaitu struktur kawalan berurutan, kemudian struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. So, manakah struktur kawalan yang akan diguna oleh murid? So, kita melihat di sini, iaitu guru ini perlu membuat analisis bagi 10 orang murid. 10 orang murid. Maksudnya akan berlaku pengurangan lah, sebab dia akan semak murid yang pertama layak tak dapat sijil. Kemudian murid yang kedua layak tak mendapat sijil. Dan seterusnya lah sehingga 10 orang murid. So di sini kita tahu bahawa struktur kawalan ulangan akan digunakan. So murid ataupun calon-calon SPM kena arif lah menentukan struktur kawalan apa. Kemudian seterusnya kita lihat output. So output, sebelum tu dalam proses ni juga akan berlaku proses pengiraan. Sebab nak mengira berapa orang yang bilangan murid lulus, bilangan murid gagal. So ada pengiraan jugalah di sini. Dan seterusnya pada bahagian output, kita kena paparkan bilangan murid lulus dan bilangan murid gagal. So murid atau calon SPM mesti menanda semua jawapan ataupun semua keyword ini. Berhati-hati, tanda dan kenal pasti input, proses dan output, termasuk struktur kawalan yang murid-murid akan guna. Kita lihat contoh jawapan ini. Ini contoh jawapan. Dinyatakan sini contoh jawapan ini kurang tepat. Kenapa contoh jawapan ini dikatakan kurang tepat? Kita lihat apa yang kurang pada jawapan murid ini. Lihat. Ditandakan pada bahagian merah ini, iaitu pada simbol ini. So apakah simbol ini? Apakah simbol ini? Ria, apabila murid melukis carta alif, antara perkara penting yang murid kena ingat ialah melukis simbol dengan betul dan menggunakan simbol dengan betul. So dalam jawapan murid ini, simbol ini ada 2 maksud, iaitu simbol ini mewakili simbol untuk input
dan juga simbol ini juga mewakili simbol untuk output. So, apa yang kurang tepat pada jawapan murid ini ialah tidak dinyatakan adakah ini input atau output. So, di situ mungkin akan ditolak markah dari markah keseluruhan murid. Okey, seterusnya kita lihat apa yang berlaku. Okey, pada simbol diamond ini ialah simbol pilihan. Okey, pada simbol diamond ini, okey, dalam simbol diamond atau simbol pilihan ini, dia sepatutnya ada dua output. Okey, ada dua anak panah keluar. Seperti contoh ini dan ini. Ada dua anak panah. Okey, dan mesti ada perkataan ya, tidak atau benar atau palsu, true atau false. Mesti ada. Sebab itu adalah membuat pilihan, nak buat pilihan yang mana satu. So di sini murid menjawab kurang tepat kerana tidak ada label untuk ya atau tidak. Okey. Dan kita lihat di mana lagi. Okey, seterusnya. Okey, semua jawapan selain simbol, selagi tidak bertemu tamat, dia mesti ada sambungan. So di sini dia pada simbol ni dia berhenti, tak ada. So sepatutnya dia mesti ada bergaris. Okey, aliran ini mesti ke sini. So dekat situ kekurangan lah. Okey, kekurangan untuk murid mendapat markah penuh. Okey, so saya ingatkan murid untuk soalan berkaitan carta alir, antara perkara penting yang murid kena ingat, mesti ada mula, mesti ada tamat. Kemudian menggunakan simbol yang betul. Okey, guna simbol yang betul. Kemudian mesti melukis aliran. Aliran itu ialah anak panah. Ke mana anak panah ini pergi. Okey, aliran itu. Okey, kemudian macam saya nyatakan tadi, ada ya dan tidak itu juga mesti ditanda. Selain menggunakan simbol dan menggunakan struktur kawalan yang betul. Okey, saya tunjukkan contoh jawapan yang baik. Okey, ini adalah contoh jawapan yang baik. Okey, mempunyai mula, kemudian di hujung sana ada tamat. Okey, kemudian counter diisytiharkan, pemboleh ubah. Okey, pada bahagian pilihan ini, counter kurang atau sama dengan 10, digunakan simbol tanda soal. Okey, itu yang terbaik lah. Kemudian ada ya, tidak. Okey, lihat ni ada input. Kemudian di sini juga menggunakan struktur, cuba lihat dalam sini dia menggunakan boolean, operator logik. Dia menggabungkan BM lulus dan juga sejarah lulus, dan kemudian yang lain-lain tu aliran yang bersambung. Satu perkara penting yang murid kena ingat, setiap garis ini mesti bercantum. Jangan ada ruang kosong antara setiap simbol tu. Dia mesti bersambung. Okey, mesti bersambung semuanya. Cikgu, adakah kalau tidak bersambung sedikit hujung dia tu markah akan ditolak ke macam mana? Kemungkinan boleh berlaku. Sebab dia sepatutnya mesti bercantum. Okey, jadi pastikan murid-murid nak lukis betul-betul. Dan kita tadi dah pun Cikgu Masyita terangkan mengenai bahagian B carta alir. Sekali lagi Ria boleh kongsikan bersama anda, haruslah ada mula, ada tamat, simbol yang betul, lukis aliran anak panah ke mana pergi, dan yang terakhirnya ada ya ataupun tidak. Okey, kejap lagi kita sambung terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM, pastinya untuk sukses SPM 2021 pecutan hari ini bagi mata pelajaran Sains Komputer. Baiklah Cikgu Masyita, kita nak teruskan pula dengan bahagian B, ERD. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. So kita teruskan lagi contoh soalan untuk bahagian B. Okey, bagi soalan ini
calon diberi bahan rangsangan iaitu jadual jadual penormalan ataupun jadual skema hubungan. Okey, daripada ini calon diminta melukis ataupun bina ERD. ERD ni ialah Entity Relational Diagram berdasarkan rajah yang ditunjukkan lah. Okey, so kita lihat. Okey, so bila bina ERD bermaksud murid kena lukis. So apa je perkataan bina murid lukis? Okey, lukislah menggunakan pensel dan pembaris dan pembaris lah. Maksudnya lukis dengan betul jangan lukis cincai-cincai. Okey, antara perkara penting, 5 perkara penting apabila murid diminta melukis ERD, iaitu pertamanya mesti ada entiti, yang keduanya mesti ada attribute, yang ketiga mesti ada hubungan, yang keempat mesti mempunyai kekardinalan, dan terakhir sekali jangan lupa tandakan kunci primer. Okey, so berdasarkan gambar rajah ni kita lihat murid mestilah mengenal pasti yang mana satu item-item yang disebutkan ni. Okey, so kita lihat contoh jawapan yang kurang tepat. Okey, sebelum tu sama juga seperti catat alih, okey, murid mesti menggunakan simbol yang betul. So apakah simbol untuk entiti? Okey, simbol untuk entiti ialah segi 4. Okey, segi 4. Dan apakah pula simbol untuk attribute, iaitu simbol oval. Okey, hubungan, iaitu simbol hubungan iaitu simbol dalam bentuk diamond. Dan kekardinalan, murid perlu tulis kekardinalannya sama ada kekardinalan 1 ke banyak, 1 ke 1 atau banyak ke banyak. Dan jangan lupa untuk kunci primer murid perlu gariskan. Okey, so kita lihat contoh jawapan murid. Okey, ini adalah contoh jawapan murid berdasarkan gambar rajah tadi. Okey, kita lihat pada entiti murid dahulu pada entiti murid dahulu. Okey, kita kena pergi juga kepada gambar rajah ni Okey, dalam gambar rajah yang diberi dalam jadual ini tiada nama bagi nama jadual. Jadi murid perlu memberi nama semasa melukis ERD. Pilihlah atau gunalah nama yang bersesuaian. Contohnya bagi ID jawatan dan jawatan. Mungkin entiti yang boleh wujud, murid namakan dia sebagai jawatan. Bagi ID tingkatan dan nama kelas, mungkin untuk kelas, nama kelas. Okey, entiti kelas. ID unit dan unit beruniform, okey, murid namakan entiti uniform. Contohnya, dan di atas, okey, mungkin murid boleh beri nama apa? Kita lihat. Okey. Okey, ini contoh yang murid jawab. Okey. So murid namakan. Okey, jawatan, kemudian ada murid, uniform dan kelas. Okey, kemudian namakan juga attribute. So untuk attribute, pastikan murid menulis nama attribute seperti yang diberi dalam bahan rangsangan. Contohnya ID jawatan, attribute-nya ialah jawatan. Okey, ID tingkatan dan nama kelas. ID unit ialah unit beruniform. Pastikan sama seperti bahan rangsangan. Pastikan sama. Itu penting Ejaannya sama. Kalau ada underscore, kalau ada rapat, pastikan ejaan itu sama. Okey. Kemudian sama juga seperti tadi, garisan mesti bercantum dan mesti ada hubungan. Ini hubungan dan kemudian ada kekardinalan. Okey, tapi jawapan ini ialah contoh jawapan yang kurang tepat. So kita lihat kenapa contoh jawapan ini kurang tepat. Okey, kerana nama atribut tidak sama.
Maksudnya tidak sama seperti bahan rangsangan. So di mana? ID pelajar. Okey, kerana dalam bahan rangsangan diberi ID murid. So kat sini boleh menjejaskan markah murid. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ini juga contoh jawapan kurang tepat. Kerana apa? Kunci primer tidak ditanda dengan lengkap. So, kunci primer mesti digariskan. So, bagi soalan ini, kita lihat ID unit digariskan. ID tingkatan digariskan. Tapi di mana yang tak digariskan? Kita lihat. Okey. Okey, ID jawatan dan juga ID jawatan ni, ID murid ni sebenarnya ialah juga ID murid tak ditanda. So dua ini boleh menjejaskan markah. So pastikan setiap kunci primer mesti digaris, garis lurus. Okey, seterusnya kita lihat contoh jawapan yang kurang tepat ialah kardinaliti tidak lengkap. So di mana? Okey, di sini hilang kuranglah markah menjejaskan markah sebab tak dilabel. Apakah kardinaliti bagi ERD ini? Okey, so ini ialah contoh jawapan yang baik di mana menepati semua itulah menggunakan simbol yang betul. Okey, melukis garisan hubungan dan juga melukis entiti, atribut, kardinaliti dan kesemua 5 yang disebutkan tadi itu dengan lengkap. Okey. Kemudian kita lihat satu lagi contoh yang juga berkaitan dengan ERD. Okey, bina skema hubungan berdasarkan ERD ini. Okey, so kita lihat jawapannya. Okey, so dekat sini kita lihat ini ialah entiti pelanggan, entiti bilik. So dekat sini kita tahu ada dua entiti ada dua entiti tapi lihat ini ialah entiti terbitan ataupun associate entity. So kita lihat jawapan. Okey, ini ialah contoh jawapan kurang tepat di mana murid hanya menulis dua sahaja dua sahaja iaitu pelanggan. Okey, ini so apa kunci primer dia? Okey, ID pelanggan. Okey, ID pelanggan dan kemudian nampak ejaan nama pelanggan dan alamat. Ini dah betul sebenarnya dah betul. Tapi kurang tepat. Bilik pula KP-nya ialah nombor bilik dan harga bilik. Okey, ini jawapan murid. Tapi kita ada jawapan yang lebih baik. Kita lihat contoh jawapan yang baik. Okey. So jawapan yang pertama dan kedua tadi sama betul. Tapi sebenarnya di sini pun ada skema hubungannya. Iaitu tempahan di mana ini ialah entiti terbitan atau associate entity yang wujud hasil dari hubungan banyak ke banyak. Justru ini ialah skema hubungan yang murid boleh wujudkan iaitu di sini ID pelanggan ialah KPKA, nombor bilik ialah KPKA dan tarikh dan masa. Okey, baiklah itulah dia untuk bahagian BERD penjelasan daripada Cikgu Masyidah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Dan mungkin di akhir siaran kita ni mungkin ada kata-kata lah sedikit daripada Cikgu untuk para pelajar yang bakal menduduki sains komputer insya-Allah pada 9 Mac 2022. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, pada semua calon-calon SPM khususnya calon kertas 13770 mata pelajaran sains komputer, saya mengharapkan murid walaupun kurang daripada 2 minggu lagi peperiksaan akan berlangsung, tapi jangan putus asa, terus mencuba menjawab contoh-contoh soalan yang lepas ataupun bertanya kepada guru, membuat perbincangan dengan rakan, teruskan usaha supaya pada masa peperiksaan saya doakan murid-murid semua diberi kelancaran dan kemudahan untuk menjawab soalan. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan kejayaan bagi para murid-murid yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Okey, kalau yang terlepas boleh tonton kembali ke YouTube kami dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.